Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah pertamanya dan selamanya syukurnya kepada Allah SWT. Pada malam ni kita akan sambung kembali maqraah Syu'bah kita. Harap semua yang ada di depan ni dah install ataupun dah masukkan aplikasi Mushaf Masahif At-Taisir. Okey, so dia kena, so kurang-kurangnya kena ada dua-dua lah. Mushaf pun kena ada, Mushaf Hafs pun kena ada, Mushaf yang handphone pun kena ada lah, supaya kita boleh compare apa wajah antara dua-dua, antara Hafs dan juga antara Syu'bah. Okey, untuk yang baru datang untuk yang baru datang, supaya mereka semangat untuk datang lagi untuk hari-hari kemudian. Okey, riwayat yang kita baca selama ni di Malaysia ni adalah riwayat Hafs. Riwayat, kalau orang tanya bacaan qiraat, qiraat adalah tunjang lah. Imamnya kita panggil qiraat. Qiraatnya adalah qiraat Asim. Sebab tu kalau masuk aplikasi tu dia tak nampak terus Syu'bah, nampak Asim dulu, nombor 5. Dalam kedudukan yang disusun oleh Abu Amru dan juga Imam Asy-Syatibi, Imam Asim merupakan imam yang kelima. Okey. Baik. Kemudian di bawah Imam Asim ada dua perawi. Perawi ni ada dua. Jadi rawi pertama adalah Syu'bah, manakala rawi yang kedua adalah Hafs. Jadi yang kita dah baca selama ni adalah Imam Hafs. Antara sebab kenapa dipilih riwayat Hafs yang lebih masyhur lah berbanding riwayat-riwayat yang lain adalah riwayat Hafs ni antara yang mudah. Antara yang mudah dan juga antara yang kurang khilaf. Tak banyak khilaf berbanding dengan riwayat-riwayat ataupun qiraat yang lain. Mudahnya. Kita tengoklah macam mana dengan Syu'bah sendiri pun ada banyak perbezaan. Okey, baik. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita akan mula daripada muka surat yang ke-151, iaitulah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Kalau boleh habis surah ni malam ni, kita akan masuk terus surah Al-Anfal. Tapi tengoklah, nak boleh habis surah Al-A'raf pun boleh tahan juga. Dan kita akan bincang dalam sudut wajah, kemudian taujih. Taujih ni sendiri adalah kenapa wajahnya dibaca sebegitu, kenapa wajah ni dibaca sebegini. Okey, baik. Boleh buka semua 151, boleh ya? Jumpa? Asim bin Abi Najud tu qiraatnya lah, imamnya lah, gurunya. Di bawahnya tekan Asim bin Abi Najud, dia akan pecah dua pula pop-up, ada dua pula bawah dia. Jadi yang nombor 1 dengan nombor 2 ambil nombor 1. Syu'bah ataupun Abu Bakar ibn Ayyash. Nama glamour dia adalah Syu'bah. Bolehlah nama anak Syu'bah esok ni kalau dapat anak lagi. Apa tu? Quran. Mi'ah wahid wa khamsin. Mi'ah wahid wa khamsin. 151. 151. Mi'ah wahid wa khamsin. Okey, dalam kelas kita ni kita akan baca tempat-tempat yang ada khilaf sahaja. Tak baca semualah. Sampai ada orang takut ramai sebab takut kena baca semua. So yang takut tu, apa yang menakutkan tu tak tahulah. Jadi kita akan baca. Contoh macam dalam surah dalam surah ni tak banyak pun khilaf dia, tak sampai 30 pun. Lebih kurang dalam 11. Tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cukup 20. Okey, pertama sekali kita akan lihat pada muka surat yang sama di surah nombor 1, itulah pada ayat yang ketiga. Okey, pada ayat yang ketiga. Aku dah install lah apps apa nama, Masahif At-Taisir, ada tak? Terus bagi Ikmal, main terus bagi Ikmal ni. Terus belah Ikmal ni. Nak selfie siapa? Reti ke? Selfie ngambun. Oi, siapa yang masuk TV sebenarnya ni? Boleh. Okey, baik. Pertama sekali pada ayat yang ketiga, okey, kita akan tengok wajah di sana pada ayat ketiga, qalilam ma
tadhakkarun ataupun Hafs. Okey, kita tengok Hafs dulu. Hafs baca dengan qalilan ma tadhakkarun. Maksudnya huruf zal tu dibaca dengan takhfif. Takhfif maksudnya tak bersabdu lah, tak bertasydid. Manakala Imam Syu'bah pula akan membaca dengan bertasydid ataupun dengan tebal. Tasydid ni maksudnya ada sabdu. Tadhakkarun. Okey, kita baca Hafs dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qalilan ma tadhakkarun. Syu'bah. Qalilan ma tadhakkarun. Okey, baik, apa beza antara tadhakkarun dengan tadhakkarun? Kalau tadhakkarun tu hanya biasa tazakkar, maksudnya diingat. Okey, Allah Taala pesan ni supaya ikutlah apa yang diturunkan oleh Tuhan dan jangan ikut selain daripada selain daripada wahyu. Tapi hanya sedikit, kata Allah Taala, qalilan ma tadhakkarun, sedikit je waktu tu yang ingat. Kemudian kalau sebut dengan tadhakkarun pula, maksudnya orang yang bukan kata ingat, diperingatkan pun lupa lagi. Diperingatkan, ingat banyak kali pun duk lupa lagi. Macam mana nak buat? Tak tahulah. Kena bagi minum air apa? Air rambut. Baru kau nak beringat. Man. Nampak? Siapa nama? Qolun. Qolu. Qolu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Danish. Ada dalam grup tu tak? Dalam grup makan tak? Oh, tak ada kena bagi link kat dia. So tadhakkarun ni maksudnya dia diperingatkan sekali. Tadhakkarun, ingat biasa ingat. Tapi kalau kata tadhakkarun maksudnya diingatkan berkali-kali pun masih lagi duk ikut selain daripada wahyu. Tapi kedua-duanya adalah dalam maksudnya dalam taujih yang samalah, berarti ingat. Okey, itu satu. Baik, yang kedua, muka surat 155. Laju ni apa ni? Dapat? Kalau dah buka, tengok belah kiri bawah tu. Yang handphone. Kalau handphone nak pergi muka surat cepat, sama ada tengok tekan bawah ataupun swipe lah. Swipe. Kalau dah masuk surah Araf boleh swipe je. Kalau belum masuk lagi kena tengok ni lah, kena scroll lah daripada 100 hingga 155. Okey. Baik. Pada ayat yang ke-38. Pada ayat yang ke-38, Imam Hafs membaca dengan walakin la ta'lamun. Maksudnya khitab, domir khitab antum ta'lamun. Manakala Imam Syu'bah pula baca dengan domir hum, domir ghaib, walakin la ya'lamun. Okey, kita baca Hafs dulu. Qala likullin dhi'afun walakin la ta'lamun. Okay, Syu'bah. Qala likullin dhi'afun walakin la ya'lamun. Bunyi utara tapi baca ain tu memang macam tu pun. Ain ni dia kena lebih sikit macam tu. Dia tak boleh macam dia kena dipanggil bainiyah. Baik, apakah beza antara ta'lamun dengan ya'lamun? Okey, so cerita ni tentang cerita antara pemimpin dengan pengikut masuk dalam neraka. Allah Taala kata masuklah kedua-dua dalam neraka. Jadi apa yang berlaku? Pengikut ni menyalahkan pemimpin. Dia orang lah punya pasal, kita semua masuk neraka. Jadi ayat yang kedua tu pula pemimpin cakap pula, dah ngapa kau mengikutnya. So cerita dia, Allah Taala kata qala likullin dhi'fun. Semoga antara setiap azab ni, sebab dia orang komplain kenapa kita masuk neraka kerana pemimpin. Jadi antara pemimpin dengan pengikut ni azab yang berbeza. Azab yang berbeza. So bila sebut tentang walakin la ya'lamun, jadi antara mereka pun tak tahu azab apa yang Allah Taala akan berikan kepada mereka. Tu walakin la ya'lamun maksudnya mereka sendiri pun tak tahu. Okey. Kalau kata walakin la ta'lamun ni adalah khitab untuk mereka tu sendiri, antara peningkatan-tingkatan ataupun level azab tu dia sendiri, untuk dia tu sendiri pun dia tak tahu azab yang macam mana.
Termasuklah dia, mula-mula dia tak tahu azab dia tu kena apa. Yang kedua, dia pun tak tahu azab yang pemimpin tu kena apa. Sebab dalam dalam ayat sebelum tu mereka kata apa? Fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Kononnya oleh kerana kami ni dah masuk neraka, maka tolonglah tambahkan azab tu untuk pemimpin kami. Sebab kami tak salah pun, kami ikut je. So dia orang bawa kami ke neraka. Jadi tolonglah tambah azab dia. Maksudnya seolah-olah nak menunding jari lah waktu tu. Jadi Tuhan kata tak apa. Qala likullin. Maksudnya untuk setiap, tak kisahlah pemimpin kan mengikut ke, ada dia punya tambahan dia yang tersendiri. Sebab apa kau ngikut dah tahu salah kan. Ikut juga. So antara dia sendiri pun tak tahu azab dia kena apa. Antara dia pun dia tak tahu azab dia yang apa yang dia kena. Okey. Settle. Baik, terus. Muka surat yang ke 157. Baik. Ayat 54. Laju sangat ke? Okey kan? Dah terror dah kan? Mana boleh slow-slow ke? Dah terror dah, kena laju sikit kan? Okey. Auzubillahi. Ayat yang ke-54, kita ambil tengah-tengah tu. Kita ambil, okey. Pertama sekali, Imam Hafs, dia akan baca dengan yughshil laila. Yughshil laila. Yughshil lailan nahar. Kita putih itu insyaAllah. Okey. Adapun Imam Syu'bah, dia akan baca dengan yughshil lailan nahar. Yughshil lailan nahar. Lagi kita tengok kenapa antara yughshi dengan yughshi. Okey. Kita ambil tengah tu ya. Auzubillahi. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar. Okey, Syu'bah pula. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar. Jauh beza tu kan. Yughshi dengan yughshi. So yughshi daripada perkataan arsha, maksudnya yaghsha ni takut. So nak ceritanya Laila wan nahar ni, Laila nahar ni apa? Siang, malam dan siang. Jadi malam dan siang ni mereka berdua ni makhluk Allah Taala kan? Makhluk lah. Jadi mereka berdua ni merupakan makhluk yang sangat takut pada Allah Taala. Jadi bila waktu siang dia kena siang. Tapi dia siang pun dengan izin Allah Taala kena datang matahari dulu. Lepas tu awal-awal tu sebut tentang bawah tu nanti sebut tentang matahari bergerak dan sebagainya. Okey. Barulah dia akan jadi malam dan ataupun dia jadi siang. Okey. Kalau kata yughshi pula, yughshi ni makna dia daripada perkataan arsya juga, tapi yughshi dia maksudnya melitupi apa? Macam menutup. Maksudnya lail dia akan menutup, lail ni malam dia akan menutup siang. Dan tu nanti bila yalah kira gelap ni macam mana nak cerita? Macam menyelimut. Macam menyelimut, melitupi. Sebab gelap dia lebih gelap lah, gelap lebih itu daripada terang. Jadi dia pakai istilah yughshi ni. Kalau terang ni lebih kepada terbuka. Kan kalau orang kata cakap siang-siang kena pandang-pandang, cakap malam-malam kena dengar-dengar kan. Jadi siang ni lebih terang. Jadi terang tak guna perkataan yughshi. Jadi bila nak kata malamnya tutup siang, maksudnya malam tu menutup siang, menutup keterangan ataupun kecerahan siang tu. Jadi dan benda tu berlaku berulang-ulang kali tanpa fail. Tanpa fail Allah Taala. Memang yughshi. Jadi yughshi bermakna dia akan tutup siang tu sendiri. Kalau kata yughshi daripada perkataan yughshi yang diterjemahkan dengan malam ni takut dan juga siang ni lah. Maksudnya takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tengok ayat yang ke-55. Okey. Imam Hafs baca dengan wa khufyah. Imam Hafs baca dengan wa khufyah. Adapun Imam Asim baca dengan Imam Syu'bah Asim pula. Imam Syu'bah baca dengan wa khifyah. Khif tukar baris dia. Khu dengan khi. Okey. Allah syaitan rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Khuf.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifyah. So khufyah ataupun khifyah. Kebanyakan kena tahu qiraat ni, kalau baris dia beza belah depan, itu lebih banyak kepada kategori bahasa. Contoh apa? Ridwan dengan Rudwan. Buyut dengan biyut. Dia ingat dah, boleh ingat tu. Buyut dengan biyut. So kalau kebanyakannya beralih ataupun huruf kat depan yang berbeza baris ni, kebanyakannya dia khilaf dari segi lorat lah, lorat antara kabilah. Jadi khufiyah ataupun khifiyah ni lorat je. Macam air dengan air tu lah. Okey, baik, tu settle. 57. 57 kita ada dua wajah. Pertama kita ada mayit, mayyitin. Kita hafaz dulu baris, dua baris dari bawah. Suqnahu li baladim mayyit. Suqnahu li baladim mayyit. Kemudian suqnahu, adapun Imam Syu'bah dia akan baca dengan ya tanpa tasydid. Imam Hafs baca bertasydid, mayyit, kena sebut yi tu, mayyit. Adapun Imam Syu'bah dia baca mayit. Maksudnya ya tu mati gitu je. So jadi maklin. Kalau berhenti jadi maklin. Okey, kita ambil situ dulu. Suqnahu li baladim mayyit. Mayyit betul. Yang kedua, suqnahu li baladim mayyit. Apa beza mayyit dengan mayit? Mayit mati kan, mati. Kalau mayit yang akan mati. Kalau mayit dah pun mati. Sama lah kan. Allah Ta'ala sendiri sebut kat Rasulullah, innaka mayitun wa innahum mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kamu pun akan mati dan kau juga akan mati. So kira cerita dia, nak perpanjang kisah ke mana pun, semua akan mati. Tapi jaga cerita ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, suqnahu li baladim mayyit. Kami alihkan awan ni untuk turunkan hujan di mana tempat-tempat yang gersang untuk kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tak kisah. Tempat yang dah mati pun kami akan tumbuhkan, tempat yang bakal mati pun kami boleh tumbuhkan balik. Tu orang tak boleh fikir kata tanah ni subur sentiasa. Tak, kemungkinan besar esok-esok dia akan mati dan kemungkinan lepas tu Allah Taala boleh tukar balik bagi jadi subur semula. Okey, tazakkarun dengan tazakkarun kat bawah tu sama. Sama je konsep dia macam di awal surah tadi. Okey, baik. Next, 159. Boleh, cuba. Tazakkarun sama macam awal tadi. Kau tak sempat dia Zat. Baik. Dekat mana? Ayat 69. Okey. Wazadakum fil khalqi. Yes. Nak explain ni. Nak explain ni. Nanti saya explain, okay? Okay, baik. Kita baca dulu. Imam Hafs baca dengan sin sahaja. Imam Hafs baca dengan sin sahaja. Adapun imam selain daripada Hafs membaca dengan sad. Selain daripada Hafs membaca dengan sad. Okey. Dalam mushaf kita, dalam mushaf yang kita tengok sekarang ni, mushaf Hafs, dia tulis sin di atas sad. Nampak tak? Dia tulis sin kecil di atas sad. Dalam Quran kita ada dua jenis sin. Siapa perasan? Dalam Quran kita ni, Quran Hafs ni, ada dua bentuk ataupun ada dua jenis sin. Satu, sin yang memang untuk baca sin. Satu lagi sin apa? Satu lagi sin saktah. Contohnya macam mimar qadina ataupun alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kan iwaja tu, atas iwaja tu ada sin kecil pula. Jangan duk baca iwajas. Mim qalu ya wailana ma ba'athana min marqadinas. Kenapa qadinas pula? Tak ada sin kecil. Tak. Yang tu dia panggil saktah. Okey, yang perbincangan kita ni adalah sin yang mana yang dibaca dengan baca sad. Okey, baik. Saya tulis sikit boleh? Fokus. Nampak tak dia ni? Tapi tu
Sayang pula nak menulis. Nanti tulis kotor. Yang nak bagi kotor. Merah boleh tak ada kepercayaan apa-apa Okey. Baik, perkataan asal dia adalah salah pula. Tak apa, sini. Ba, sin, to. Asal dia memang bas ataupun bahasa to. Pernah dengar tak orang nama Abdul Basit? Asalnya bas, dah buang latar ni. Asalnya bahasa to. Apa makna bahasa to? Dia panggil Abu Anas. Tahu Abu Anas tu nama apa? Tak tahu. Bahasa to ni maksudnya inilah pemberian, pemberian Tuhan. Abdul Basit, pemberian Tuhan. Baik, orang Arab dia nak baca bahasa to ni, dia susah sebab apa? Sebab lepas sin ni ada huruf to. Tapi bukan semua perkataan lah. Ada je perkataan yang memang selepas ada sin tapi dia tak tukar pun. So especially untuk perkataan bahasa to ni, dia nak baca sin ni untuk selepas tu to ni huruf tinggi. Dia panggil isti'la. Isti'la tinggilah, huruf tinggi, tebal, ataupun itbaq, apa lagi yang ada. Lepas tu ada qalqalah pula kan. Jadi memang banyaklah sifat to ni yang kuat daripada sin ni. Jadi apa yang berlaku? Maksudnya nak take off naik ke sin, naik ke to tu jadi payah. Jadi apa yang berlaku? Tukar daripada sin tukar kepada huruf sad. Tukar kepada huruf sad. Supaya lepas tu pula sin dengan sad ni dua-dua huruf yang datang daripada makhraj yang sama. Sin, sad dengan zai. Kita ada 3 huruf. Sin, sad dengan zai. So 3 huruf ni datang daripada makhraj yang sama. Pernah dengar tak orang nama Solehah? Pernah kan? Awet lama. Pernah tak dengar orang nama Salehah? Ada alamat mana tu penyanyi tu kan? Salehah kan? Jumpi malam ni. Pernah dengar tak orang nama Zaleha? So 3 tu daripada Solehah tu lah. Kalau orang tanya, Zaleha tak ada makna tak? Sebenarnya ni dia tiga huruf ni dia datang daripada makhraj yang sama. Dia tak tukar jadi zai. Kenapa? Dia tak tukar jadi baztah, tak tukar jadi zai. Sebab zai pun rendah juga. Jadi zai, sin dengan zai ni lebih kurang sama. Dia punya sifat dia sama-sama rendah. Jadi oleh kerana nak pairing, nak pakai perkataan lu, nak pairing dengan to ni tinggi, maka sad lah yang terpilih untuk masuk dengan to ni. Baru sparring dengan dia. Sebab tu dia pilih, dia letak baca sad, bastah. Tapi makna dia sama je. Makna dia tetap sama. Cuma dia punya apa? Dia punya logat dia lah. Dia tukar sin tu kepada sad. Supaya nak sebut senang. Oh, kejap dia balik. Dia memang dah apa nama? Dah low lah. Habis tunggu. Alhamdulillah. Okey, so cerita dia. Thank you. Baik, apa cerita tadi? Jadi baca dengan sin dan juga baca dengan sad merupakan logat orang Arab lah. Dan kita pun kadang-kadang dalam bacaan kita yang dibaca sekarang ni pun ada juga terjadi orang kata apa? Contoh macam pernah baca tak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Betul tak? Berapa ramai baca bi ashabil fil satu. Lepas tu alam yaj'al kaidahum fi. Berapa ramai orang baca tadli jadi tad. Sedangkan huruf tu huruf ta bagi atas bunyinya ta, tapi kenapa baca tad. Tebal tu macam saya tadli kata. Bila jadi huruf ta pula. Nampak tak? Kita pun kalau baca ta tu rasa macam susah nak masuk. Jadi kalau sebut tadli tu rasa macam lega rasa. Rasa macam tapi lega benda salah buat apa kan. Kita tukar jadi to. Kenapa tukar jadi to? Sebab pairing yang sama level dengan dot adalah to. Tapi dalam Quran tak ada level gitu. Itu memang buat sendirilah ya. Salah, tak boleh baca tot. Kena baca tadlil. Jadi kena adjust balik.
Banyak kita dosa salah. Hatta Allah kan. Allah Akbar. Orang kata Allah Akbar. Kenapa jadi Allah agak-agak? Kan? Kenapa jadi O? Sebab lam tu tebal. Lam tu dipanggil taghliz ataupun tafkhim. Tebalkan lam. Lam dah apa nama untuk lafzul jalalah, lam ditebalkan. Jadi bila nak tebalkan lam, tertebal sekali dengan hamzah. Jadi Allahu Akbar. Padahal kena baca Allahu Akbar. So itu semua dia lah, bukan kena kata orang Arab tak boleh. Orang kita pun ada banyak lagi penyakit tu. Cuma dah Arab ni dia very little lah, tak banyak lah. Contohnya macam Bastah ni. Maka di sini Imam Hafs akan baca dengan sin sahaja. Ingat tu. Kalau baca, tapi itulah persoalan dia, kenapa untuk mushaf Imam Hafs ni ada sin kat atas? Kenapa dia tak tulis sin terus? So mushaf kita ni adalah untuk meraihkan semua qiraat. Jadi dia tak tulislah dua-dua sebelah-sebelah, dia buat cerakin gitu, tak ada dah. Maka dia tulis sin kat atas supaya orang yang baca Shad tahu, oh sini kita baca Shad. Ada pun Imam Hafs sahaja dia akan baca dengan sin. Ni special untuk Imam Hafs seorang je. Imam lain, jadi Imam Hafs baca yang original lah. Maksudnya Imam Hafs baca yang ori lah, baca dengan sin. Ada pun imam yang lain baca dengan yang pelat ataupun baca yang lorat, lorat orang Arab biasa. Okey, kita ambil Imam Hafs dulu. A'udzu syaitanir rajim. Wa zadakum fil khalqi bastah. Baca sin tu, saya punya sin tu kacau sikit gigi dah longgar. Okey, baik. Kita baca Syu'bah pula. Wa zadakum fil khalqi bastah. Dua-dua makna bastah, sin ke, sod ke? Kalau baca sin tu kena bagi bunyi sin kuat sikit bastah. Jangan timbal bastah. Kalau dua, kalau sod pula kena naikkan lagi lidah belakang tu. Bastah. Bastah dengan bastah. Nampaklah beza sikit antara bas dengan bas. Okey, settle. Okey, next 74. Muka surat sebelah je. Okey, muka surat sebelah dia, muka surat 160 ayat 74. Okey, memang dah tahu dah, tapi tak apa, baca juga untuk malam ni. Kalau ada lagi kita baru kita skip. Adalah perkataan baris ketiga dari atas, wa tanhitunal jibala buyuta. Tadi dah tanya kan, buyut. Buyuta, rumah-rumah ni buyut. Okey, Imam Hafs akan baca dengan dhammah buyut. Adapun Imam Syu'bah dan juga ada yang lain akan baca dengan biyuta. Kasrahkan huruf ba. Okey, baca Hafs dulu. Wa tanhitunal jibala buyuta. Syu'bah. Wa tanhitunal jibala biyuta. Itu dua-dua lorat, biyut ataupun buyut, dua-dua bermakna yang sama, itu rumah. Okey, baik. Settle. Bawah sekali 81. Muka surat yang sama, muka surat 160 ayat 81. Okey. Apa beza dia? Imam Hafs akan baca dengan innakum. Innakum syahwata, bukan. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatam min dunin nisa. Okey, itu Imam Hafs baca dengan hamzah sahaja, satu. Adapun Imam Syu'bah akan membaca dengan dua hamzah. Dua hamzah, iaitu hamzah pertama dengan baris fathah. A'innakum lata'tuna ar-rijal. Okey. Kita baca Hafs dulu. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Syu'bah. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalau boleh macam nisa tu berhenti dia
Nisa. Tu dipanggil nabru nisa. Ada sikit bonggol kat ujung tu. Nisa. Sebab apa bonggol tu? Sebab nak kena bagi jelaskan bunyi hamzah tu. Ada hamzah kat ujung tu. Kalau betul nisa, jadi hamzah tu tak bunyi. Okey. Apa taujih qiraat kita? Pertama sekali adalah bacaan innakum. Innakum ni maksudnya sesungguhnya kamu semua. Ni cerita tentang apa ni? So ni cerita tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. So kaum dia buat kerja apa? Fahishah kat atas tu lah. La ta'tunal fahishah. Itulah fahishah. La ta'tunal rijal. Mereka mendatangi lelaki bagi memenuhi nafsu syahwat selain daripada wanita. Okey. Jadi bila baca innakum, maksudnya ia hanyalah perkhabaran Allah Ta'ala nak bagi tahu kamu semua ni apa kesalahan kamu mendatangi lelaki untuk memenuhi nafsu syahwat dan sebagainya. Okey. Adapun Imam Syu'bah dia baca dengan a'innakum. A'innakum ni maksudnya soalan baliklah. A'innakum. Baik. Apa maksud? Okey, dalam bahasa Arab, dalam ni lah, dalam orang panggil apa? Uslub. Dalam uslub Arab ni, kalau tanya dua kali tanya. Okey, pertama sekali kat mana dah tanya? Pertama sekali dia tanya dekat ata'tu tu. Nampak tak? Ata'tunal fahishah. Walutan idh qala liqaumi. Dan Nabi Lut ketika mana dia berkata kepada kaumnya, ata'tunal fahishah. Adakah kamu membawakan satu kekejian? Ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Tak pernah ada orang buat sebelum ni di alam ni. Mereka adalah pencetus atau mereka adalah pelopor kepada perbuatan ni lah. So soalan daripada Nabi Lut, ata'tunal fahishah. Kemudian bila tanya lagi kedua, a'innakum, adakah kamu mendatangi lelaki selain daripada wanita untuk memenuhi nafsu syahwat? Jadi dalam usul Arab, bila dua kali soalan, itu bermakna soalan kedua tu bukan saja nak tahu tak. Kalau kita soalan ni, tujuan soalan ni adalah nak tahu dah makan belum. Kadang-kadang kita tahu anak kita dah makan. So kita tanya semua, dah makan belum? Dah tidur belum? Dah berak belum? Semua kita tanya. Bukan tanya nak tahu sebab nak tahu dah makan, dah tidur, dah apa pun. Segeram ke hati. Maksudnya kadang-kadang semua benda dia tak ngaku kan. So soalan yang kedua dalam usul Arab ni, biasanya soalan yang kedua datang daripada soalan pertama tu adalah untuk dia panggil dalam istilah Arab, dia panggil taubih. Taubih ni maksudnya untuk mengeji lah, untuk mengingkari perbuatan mereka tu. Kalau sekali soalan memang nak tahulah soalan kalau sekali. Tapi kalau ada dua kali soalan yang berulang, dia lebih kepada untuk mengejek lah, ataupun untuk nak mengingkar. Contoh dalam Quran selalu kita jumpa, A'idha kunna 'idhaman wa rufatan a'inna lamab'utsun. Ada dua, a'idha dengan a'inna. So orang kafir ni selalu tanya Nabi, A'idha kunna 'idhaman wa rufatan, adakah kita ni bila dah jadi tulang, dah jadi belulang, a'inna lamab'utsun, dan adakah kita akan dibangkitkan semula? Jadi soalan kali kedua tu bukan soalan nak tanya sangat dah. Soalan lebih kepada nak mengejek Nabi lah. Dah mati, dah jadi tulang, dah jadi pasir dah. So, macam mana tiba-tiba boleh nak bangun balik? So, kalau dalam uslub Arab ni, bila dua kali soalan, dia lebih kepada bukan soalan sangat, tapi lebih kepada nak taubih. Dalam bahasa Melayu, taubih ni lebih kepada nak ni lah, mengeji ataupun nak mengingkari perbuatan mereka tersebut. Okey, baik. Terus, 164. Tengok dua dari bawah, dua dari atas dulu. Fa'arsil ma'i. Okey. Atas sekali. Dua baris dari atas. Kita ada fa'arsil ma'iya. Ya, Imam Hafs akan baca dengan ma'iya. Adapun Imam Syu'bah akan baca dengan ma'i sahaja, dua harakat. Okey, baca Hafs dulu. A'udzubillahi. Fa'arsil ma'iya bani Israil. Jadi ya tu dengan baris lah. Jadi bila tak ada baris, ya tu akan jadi mati, dan ain baris bawah tu membuatkan dia jadi dua harakat. Okey, Syu'bah. Fa'arsil ma'i bani Israil. Okey, dalam bab ni fathah ya, dia panggil ya. Okey, ya tu dia panggil apa?
Ya ni dipanggil ya idhafah. Ya idhafah ni ya yang maksudnya ya saya lah, saya, ya aku. Contohnya macam hadza qalam. Liman hadzal qalam? Hadza qalami. Qalami itu maksudnya pen saya, qalami. Ma'i itu maksudnya Nabi Musa jawab, kata farsil, utuskan ataupun lepaskan Bani Israel ni bersama aku. Jadi orang Arab ada di logat lah, ni logat orang Arab biasalah, ada baca ma'iyah, ada baca ma'i. Dua-dua boleh, dua-dua makna yang sama. Baik, terus 113 bawah tengah. Okey, kita ada Imam Hafs baca dengan qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Okey. 164. Cuba. Haqiqun tu. Okey. Sekarang ni ayat 113 tengah-tengah tu. Okey. Kemudian Imam Syu'bah pula akan baca dengan istifham macam tadi juga. A inna lana. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Okey. So kita baca Hafs dulu. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Bukan in kuntum, in kunna. in kuntum. In kunna nahnul ghalibin. Okey, Imam Syu'bah. Qalu a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Okey, baik, terima kasih. Baik, pada ayat 112 ni, cerita dia pada ayat 112 ni kata Firaun apa? Ya'tuka bikulli sahirin alim. Himpunkan, cari, bawakan kepada aku bikulli sahirin alim, semua ahli-ahli sihir yang alim. Apa maksud alim? Sihir yang power, sihir yang tahulah. Bukan sihir yang asam Jawa ni, maksud sihir yang acah-acah kan. Bukan sihir acah-acah sihir je, ni sihir yang betul-betul padu. Dalam qiraat lain, ni saja, ni Imam Syu'bah dia tak ada khilaf dengan Imam Hafs. Saja je nak sebut. Dalam qiraat lain dibaca, contohnya Hamzah dengan Kisai baca dengan sahar. Sahar ni bukan sahaja belajar, bahkan mengajar, bahkan praktik setiap hari. Tu syarat dia. Syarat dia yang nak dikumpulkan lawan dengan Nabi Musa ni, orang yang belajar sihir, mengamal sihir dan setiap hari praktik. Hatta nak makan nasi pun pakai sihir. Macam tu sekali, kira praktik sungguh lah. Tak, ada setengah orang dia ni lah, orang kata apa, time-time ada time ada pertunjukan tepi jalan je kan. Baskers buat pertunjukan je. Tak, yang tu Firaun tak mau. Dia nak yang betul-betul praktis dia punya sihir. Jadi apa yang berlaku? Bila orang ahli sihir yang practicing ni, takkan dia datang, maksudnya ialah tak berbanding dengan ahli sihir acah-acah ni, mestilah sihir yang power ni dia gaji dia besar ataupun dia punya tawaran dia hebat. Jadi apa yang berlaku? Tapi tak, menariknya mereka sendiri pun tak percaya Firaun ni. bukan boleh percaya kan Firaun ni, tapi oleh kerana mereka tak percaya Firaun, so akhirnya mereka pergi qalu inna lana la ajran. Kalau baca inna lana ni maksudnya qalu, mereka berkata ada sesungguhnya bagi kami habuan in kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang. Jadi kalau Imam Syu'bah boleh dibaca apa? Inna lana ajran, adakah kami ni dapat habuan? Sebab apa soalan tu? Tu kata tadi. Kalau soalan ni 2 kali, sebab apa? Sebab dia orang pun tak percaya ke Firaun ni. Betul ke Firaun ni nak bayar kita orang ni? Sebab pertama sekali kumpulkan, dahlah kalau ikutkan dari logik lah, kumpulkan sihir yang power. Kemudian pula kalau betul lah kumpulkan geng-geng yang power ni, contohlah kan, hantar Ustaz Nizlul seorang jadi ini nak kena hantar Ustaz Nizlul, nak kena hantar Ustaz Abu Syafiq Abu Mubarak Syafiq Abu Mubarak nak kena hantar Ustaz Asri Sobri, nak kena hantar lagi tahu. Kira kumpul semua yang ada ni hantar. So nak ceritanya macam power orang kata apa? Macam power sangat ke orang kita nak lawan tu. Kalau ikutkan hantar seorang dah, kalau dia udahlah cari tukang sihir yang paling terror. Tapi kenapa nak kumpulkan ramai-ramai ni?
Faham tak? Dia orang sendiri pun confusing. Apa maksudnya? Bukan confusing, tertanya-tanya. Dah lah kumpul yang paling terror, kumpul ramai pula. Jadi seolah-olah Firaun ni pun tak percaya kat dia orang ni. Firaun tak percaya kat dia orang, kata dia orang ni boleh tak nak lawan dengan Musa. Jadi dia orang sendiri pun kalau dah Firaun tak percaya kat kami, kalau betul kan kami kalau dah betul-betul power ni, hantar seorang jadi dah. Kami seorang je dah boleh terap dah boleh patahkan Musa punya sihir. Jadi kenapa kumpul ramai-ramai? Jadi oleh kerana dia orang pun datang ramai-ramai, kenal lah dia punya orang kata apa, dia punya grup dia, ni semua geng-geng ahli sihir power-power semua berkumpul ni. Contohnya. Jadi siapa yang kita nak lawan sebenarnya? So akhirnya mereka tanya balik Firaun, "Ain dan lana ajron?" Betul ke kau nak bayar kita orang ni? Maksudnya dia orang sendiri pun tanya balik Firaun, betul ke nak bayar kita orang supaya dia kumpul ramai macam ni, boleh bayar ke? Cerita dah, bila dah kumpul yang paling power ni, takkan nak bayar cikai-cikai, mesti bayar yang paling power. Tapi tengok Firaun jawab apa? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan setakat aku bayar aja, bahkan aku orang semua akan jadi kroni aku. Kita tu cerita panjang lah pula. Okey, baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-117. 117. Kita ada dua qiraat di sini. Pertama kita baca Hafs, talqafu ma yafikun, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Adapun qiraat Syu'bah atau riwayat Syu'bah baca dengan ini, bukan kata Syu'bah je tau. Hanya Hafs seorang je baca talqafu. Hafs sahaja yang baca talqafu ma yafikun. Adapun imam lain selain daripada Hafs baca talaqqafu ma yafikun. Talaqqafu. Kena ni sikit lah. Asalnya talqafu, yang ni jadi talaqqafu. Boleh ingat? Kalau tak tengok handphone. Tak ingat. Kena praktis. Tak apa, kita baca Hafs dulu. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Syu'bah. فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ. Okay, apa beza talaqqaf dengan talqaf? Talqaf ni mujarrad telan je. So bila Nabi Musa, Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau, baginda, untuk lempar dia punya apa nama tu, tongkat. Kemudian tongkat tu berubah jadi apa? Ulau melengkau terpagau. Jadi ulau. Lepas tu ular tu hanya dia kira, kalau talqaf ni punya telan je, telan. Apa sahaja yang ada. Okey. Kalau kata talaqaf ni, maksudnya dia bukan sahaja telan, bahkan dia mencari apa lagi dia nak telan. Kira ganas lah. Kalau kata ahli sihir duduk depan tu, dengan ahli sihir dia akan telan sekali. Jadi apa saja yang dia pun dia akan telan. Kalau kata talqaf ni hanya telan je, maksudnya ialah dua-dua istilah menelan. Cumanya bila baca talqaf, dia makan juga apa nama sihir-sihir ahli sihir tadi ni, kayu dengan apa? Dengan tali kan, dua tali dengan kayu. Kalau kata apa nama baca talaqaf pula, apa saja yang dia lempar waktu tu, tak kira lah yang bertukar jadi ular ke, bertukar jadi burung ke, tukar jadi apa ke waktu tu, apa saja sihir yang dilempar oleh sihir semua dia telan. So dua-dua bacaan ni valid, dua-dua bacaan ni boleh dipakai. Baik, terus 165. Boleh kita habiskan surah ni, tak banyak dah. Ayat 123, dua baris dari atas. Baik. Hafs baca amantum bihi qabla an adzana lakum. Adapun Imam Syu'bah baca qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Okey, beza dua tu saja. Kita baca Hafs dulu. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Okay, Syu'bah. Qala fir'aunu aamantum bihi qabla an adhana lakum. So what happened? Bila ular ni lah, mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa ni kan, telan semua ular-ular mereka ni, maka mereka pun fa'alqa
malam tadi ayat belakang dia fa ulqiya sahratu sajidin, semua sujud kepada Nabi Musa. So Firaun tanyalah, qala Firaun, siapa ni? Qala Firaunu amantum. Amantum ni siapa ni, Rizwan? Hello? Ya, saya. Tekan loceng. Tak tahu apa. Okey, baik. Dengan Rizwan Abang Wan ni. Allah. Gini, tak boleh letak je barang depan rumah tu. Aduh, saya mengajar payah. Okey, kalau baca amantum, bila Firaun tengok mereka ni sujud kepada Musa, seolah-olah Firaun ni menyangka bahawa mereka ni dah beriman dah sebelum ni. Korang ni memang dah beriman dengan Musa ke? Saja main, orang kata apa? Main kononnya macam nak mempelecehkan aku lah ke? Main lepas tu dah beriman dengan Musa dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba sujud je kat Musa, seolah-olah macam nak menganjing aku lah. Depan orang ramai ni. Kalau baca gitulah, kalau baca amantum. Kalau baca amantum pula, amantum maksudnya Firaun macam seolah tanya mereka, adakah kamu semua beriman dengan Musa? Macam barulah. Tapi ke mana pun dua-dua tetap Firaun nak bagi tahu sama ada mereka baru nak beriman atau mereka dah pun beriman dengan Musa. Qabla an adzanakum, sebelum aku beri izin kepada mereka untuk beriman. Jadi macam seolah-olah kalau kata betul ke Firaun nak izin untuk mereka beriman? Tu soalan dia. Ada ke orang kata apa, contohnya macam tak apply pun tauliah, tiba-tiba duk kata tak dapat. So kalau apply betul ke dapat? Macam itulah lebih kurang. So nak ceritanya Firaun buat orang kata apa, buat psycho. Ni tak minta izin ni, tiba-tiba beriman je. Tiba-tiba beriman, so maknanya dia tak bagilah. Adakah mereka dah beriman ataupun mereka baru nak beriman? So dua-dua makna tidak ada masalah. Okey, baik. Terus muka surat sebelah 166. Allah Akbar je Sini ada orang nak hantar barang ni. Barang ni tak ada orang ke rumah. Okey, baik. Ya'rishun, muka surat 166 bawah sekali. Wa ma kanu ya'rishun dibaca oleh Imam Hafs. Yang kedua je wa ma kanu ya'rushun. Wa ma kanu ya'rishun dengan wa ma kanu ya'rushun. Okey, baik, kita baca. Wa ma kanu ya'rishun. Syumbah. Wa ma kanu ya'rushun. Sama macam tadi juga. Ya'rishun dengan ya'rushun adalah lebih kepada perbezaan di sudut bahasa semata-mata. Okey, baik, terus. 169. 169 baris ketiga dari atas. Okey, Imam Hafs akan baca. Cari dulu. Laju sangat tak terkejut. 169 169 tiga baris dari atas. Imam Hafs baca qala bana umma qala bana umma innal qaum. Okey, kita putih kat istad'afu ni lah, senang. Adapun Imam Syu'bah baca dengan ummi. Ummi. Okey, baik. Imam Hafs dulu. Qala bana umma innal qauma istad'afuni. Okey, itu bacaan Imam Hafs. Imam Syu'bah pula qala bana ummi innal qauma istad'afuni. Jangan macam tad tu jadi dal. Istad'afuni. Dot kena baca istad'afuni macam tadilah, tadlil kan. Baca istad'afuni. Dot dia ada istilah, dia panggil ada, dia istitalah. Istad'afuni ada tu. Okey, baik. Apa beza ummi dengan ummah? Banyak sama juga, dia lebih kepada dari sudut orang Arab tu sendiri. Asal usul dia ummi lah. Apa ummi? Ibu lah. So Nabi Musa kata ibna ummi, anak lelaki mak aku. Anak lelaki mak aku siapa?
Nabi Harun. Nabi Harun ni saudara sebab seibu lah, saudara seibu, anak lelaki mak daripada mak. Okey. Ummah pula, ummah ni daripada perkataan ummah. Biasa orang Arab dia panggil mak, ya ummah, ya ummah. So daripada ummah tu pun jadi buang ha, buang alif, jadi ummah je. So benda tu bawa masuk, Allah Taala bawa masuk dalam Quran. So nak ceritanya, apa saja yang menjadi cakap orang Arab, semuanya Allah Taala letak dalam Quran supaya orang Arab ni tak rasa janggal dengan Quran. Sebab kalau kata Quran ni datang dengan lorak yang baru ataupun datang dengan istilah yang baru, orang Arab akan macam, dah lah agama baru kan, dia dah komplain dah agama baru, Quran pun buat bahasa baru. So tak, Allah Taala letak balik istilah yang orang Arab pakai. Memang asal usul ummi, tapi ummah ni pun orang Arab kampung-kampung pakai. Jadi ada setengah kabilah pakailah ummah ni. Termasuklah riwayat Syu'bah. Okey, terus sikit lagi. Okey. 172. Bismillah. Cuba tak tolong. 172. 172. Okey, ni banyak sikit 172 ni. Pertama sekali, dua baris dari atas. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Okey. Ma'ziratan, kata bacaan Hafs, bacaan Syu'bah baca ma'ziratun. Okey, baik. Kita baca Hafs dulu. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Syu'bah, qalu ma'ziratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tahu tak cerita apa ni? Cerita tentang satu kaum yang helah pada hari Sabtu, mereka pergi beribadat. Tapi dia orang buat apa? Tak, dia tak bengai. Dia buat kolam bawah rumah dia sambung dengan laut. Nak buat macam mana kan? Kalau ada keturunan tu. Dia sambung dari laut tu, dia korek buat longkang daripada laut sampai ke bawah rumah dia. Di bawah rumah dia buat kolam. Jadi dia tinggikan sikitlah kolam tu, yang longkang tu tinggilah, yang kolam tu rendah. Jadi bila ikan terperangkap dalam ni, bila air surut, ikan akan terkepunglah kat bawah rumah dia. Jadi kemudian ikan jadi banyak dekat pasar. Bila ikan banyak dekat pasar, ulama inilah Bani Israel dia tahu ikan hanya naik pada hari Sabtu je. Memang ujian Tuhan untuk Bani Israel ni. Ikan tak ada hari lain, ikan bilis pun tak ada. Jadi hari Sabtu tiba-tiba dekat pasar banyak ikan. Jadi dia ulama ni pelik lah, mana dapat ikan. Jadi bila dia siasat, akhirnya tahulah rupanya dia orang buat kerja Allah ni. So ulama ni nak nasihat lah, kaum ni jangan buat benda tu. Semua boleh helah kan, boleh mendatangkan kemurkaan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kaum lagi nasihat kepada ulama tu. Jangan nasihat mereka, biar aja mereka kena jaga. Maksudnya ada pula tolong nasihatkan ulama ni supaya jangan nasihat orang yang inilah, yang orang yang buat helah tu. Faham kan? Power kan? Kena orang ingatkan nak tolong nasihat ke atas kan? Tak, nasihat ulama pula jangan buat. Jadi cerita dia ma'ziratun, kalau kata baca ma'ziratun, ulama ni jawab balik hazihi, dia ada mubtada mahzuf, hazihi mau'izatuna, ini adalah peringatan kami, ma'ziratun ila rabbikum. Ma'zirah ni maksudnya kami dah buat kerja kami. Ada? Bukan, sampaikan kami, ma'zirah ni maksudnya ta'zur apa maksud uzur. Kami dah cerita dah, kami dah nasihat dah, dan kami ma'zirah lah, kami tak ada bertanggungjawab lah. Kami dah tak nak bertanggungjawab, kami minta tarik diri, ini sahaja yang kami boleh buat. Kami buat benda ni bukan kami nak dapat apa-apa pun. Ini adalah kerja sebagai ulama, mesti kena tegur. Dan kami dah tegur, orang nak marah kami, marahlah. Orang tak mau ikut, tak kisahlah. Tapi kami dah buat. Tu maknanya ma'ziratun, bacaan daripada mau'izatuna ma'ziratun. Jadi ma'ziratun jadi khabar. Okey, baik. Ada pun baca ma'ziratan ni jadi maf'ul. Daripada perkataan na'tazir ma'ziratan. Kami minta tarik diri,
dengan seluruh penarikan, ma'ziratan, maksudnya dia panggil bina maf'ul mutlaq atau maf'ul li ajli. Kerana ni kami tarik dirilah. Sebab apa? Kita nak buat baik, tiba-tiba orang sound pula kita nak buat baik ni. Maka kami tarik dirilah. Jadi apa yang berlaku lepas tu, Tuhan nak tukar jadi kera ke apa ke, mereka nasiblah pandai-pandai lah hidup lepas tu. Okey, baik. Yang kedua dalam muka surat yang sama, ayat yang ke 165, bi'adzabin ba'isin. Bi'adzabin ba'isin. Lepas tu Imam Syu'bah pula dia baca apa? Dia baca bi'adzabim bai'asin. Ni memang rare ni. Bai'asin. Ada satu lagi qiraat baca dengan bisin. Tapi kita tak baca lain tu. Yang tu Imam Kisai dengan Hamzah baca bisin. So kita baca Syu'bah dengan Hafsah saja. Okey, baik. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsuqun. Okey, Imam Syu'bah baca wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabim bai'asim bima kanu yafsuqun. Bunyi baik ya. Sama, tiga-tiga. Imam Hafs baca ba'isin. Imam Hafs baca ba'isim. Ba'isim. Ba'is. Syu'bah baca bai'asin. Sama aja. Dah, bukan tak betul. Dia ada dua wajah. Imam Syu'bah baca dua-dua. Bai'asin pun baca, ba'isin pun baca. Dia ada dua wajah. So Imam Syu'bah ada dua wajah. Lepas tu dia tulis kat sini, bai'asin ni ada wajahan. Kalau nampak, ada wajahan. Satu baca kahas, ba'isin. Yang kedua itulah bai'asin. So dia ada. Sebenarnya ada satu lagi kita tertinggal pada minggu lepas. 2 minggu lepas. Yang innaha tu. Bukan berapa tau. Saya terlupa kita nak cerita. Annaha idza ja'at la yu'minun tu. Akhir juzuk berapa? Annaha idza ja'at akhir juzuk 7. Ingat tak hari tu? Kita ada innaha tu, saya pun tak ingat. Ni muka surat 141. Yang sama tu. Innaha dengan annaha. Rupanya dia ada dua wajah. Syu'bah baca innaha, dalam masa yang sama Syu'bah juga baca dengan annaha. Jadi ada dua wajah, tapi dalam Quran tu, dalam Quran handphone ni dia tulis innaha sahaja. Tapi dia merah. Tak faham kenapa dia merah kan? Rupanya dia baca annaha dan innaha. Okey, so yang ni Imam Syu'bah baca ba'isin juga, dalam masa yang sama dia ada satu lagi wajah baca dengan bai'asin. So ada satu lagi qiraat baca dengan bisin. So ketiga-tiga tu merupakan logat. Logat Arab, ba'is dengan ba'isin. Ba'is, bis dengan bai'as. Okey, baik. Ketulah tak tanda, tak apa. Kalau tak tanda, orang Arab tahu lah. Tu ada merah tak? Kalau perkataan tu asal dia memang. Kalau tak ada tanda baris tu, Orang Arab je tahu, betul? Ada dalam handphone dia merah tak? Ba'is, betul. Dia tukar tu je. Ba'is dengan bai. Hamzah tu ke depan. Ke depan lagi daripada ya. Bai'a. Jadi ya tu mati. Ya tu memang mati pun. Jadi ke depankan ya hamzah tu lepas daripada ya. Bai'asin. Bai'asin. Okey. Memang pun orang Arab ni dia tengok sekali dia tahu. Macam kita cerita itulah kan, Ali memakai baju perang ke perang. Orang Melayu pun tak tahu jawab. Okey, baik. Bawah 169. Sikit lagi ada 3 wajah lagi. 169. Okey, afala yaqilun dengan afala taqilun. Kita baca hafs dulu. Afala taqilun. Syu'bah afala yaqilun. Okey, kalau baca taqilun dhamir khitab untuk orang Islam lah, siapa yang baca Quran ni lah semua. Waladarul akhirah, semua ni Tuhan nak cerita tentang cerita Nabi Musa, bukan Nabi Musa, cerita tentang
kaum Nabi Musa yang tu lah, yang tangkap ikan apa semua tu, semuanya adalah untuk orang berfikir bahawa dalam agama ni tak boleh helah. Walaupun ada ruang untuk helah dalam agama, macam ada seorang pendakwa tu kan, dia kata kalau nak buat kerja di siang hari Ramadan, kena buka puasa dulu, kemudian buatlah apa nak buat. So helah lah tu, helah. So dalam Islam tak boleh buat macam tu. So Tuhan tak suka. So sama juga dia orang ni, dia orang hari Sabtu pergi je ibadat dengan orang lain ke, ada je muka kau, ada. Tapi tiba-tiba rumah kau penuh je ikan, rumah aku tak ada. Helah lah tu. Helah dalam agama. So Allah Ta'ala memang murka orang yang helah dalam agama. So yaqilun, taqilun khitab untuk orang Islam. Baik. Yaqilun pula adalah khitab untuk mereka Yahudi. Yahudi dan Bani Israel lah. Tidakkah mereka berfikir ataupun tidakkah mereka berakal dengan perbuatan kaum nenek moyang sebelum daripada mereka. Okey, baik. Seterusnya 170. Sikit lagi. Walladzina yumassikuna bil kitab. Yumassikuna bil kitab dengan ada tak merah? Walladzina yumsikuna bil kitab. Kita baca hafs dulu. Walladzina yumassikuna bil kitab. Syu'bah. Walladzina yumsikuna bil kitab. Okey, baik. Maksudnya yumsiku dengan yumassikun, beza dia, yumsikun ni hanya pegang ataupun berpegang dengan kitab. Kitab di sini tadi kalau kata baca, tengok. Bila baca yaqilun, yaqilun tu khas untuk orang Yahudi. Jadi di kalangan orang Yahudi ni ada yang yumsikuna bil kitab. Maksudnya dia orang masih berpegang dengan, maksudnya apa? Dengan kitab Taurat lah, walaupun dah diseleweng kan. Jadi mereka juga mendirikan solat dengan cara mereka lah. Dan Tuhan kata apa? Inna la nudhi'u ajra muslimin. Orang-orang yang baik ni di kalangan ahli kita ni, kami tak akan sia-siakan kebaikan mereka. Jangan mereka rasa mereka semua dah ni kan. Baik, itu yang ni lah, yang betul-betul nak berpegang lah. Sebab tu Tuhan kata muslimin. Tapi yang pegang yang kitab lah. Tengok, bila baca Imam macam Hafs pula, afala ta'qilun ni khas untuk orang Islam. Dan juga orang lain juga. Lepas tu Tuhan kata apa? Lepas tu ayat dia jadi walladzina yumassikun. Yumassikun ni berpegang sungguh-sungguh. Jadi nak ceritanya orang Islam ni lebih afdal lah. Maksudnya lebih terpilih di kalangan orang-orang Bani Israel ni. Mereka bukan sahaja pegang kitab semata-mata, tapi mereka pegang, baca, amal, ajarkan pula kepada orang lain. Itu maksud yumassikun. Adapun orang Yahudi ni, di kalangan mereka, adapun Bani Israel, yumsikun. Hanya berpegang, mungkin pegang untuk diri sendiri je. Tapi tidak untuk orang lain. Okey, last. Satu lagi. Ayat muka surat 175. 175 ayat 190. Okey. Ayat 190 betul-betul tengah. Beza kat mana? Syuraka'a fa'amma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Hafs baca dengan syuraka'a. Adapun Imam Syu'bah memang baca syirkan. Memang nampak daripada perkataan syirik, sama daripada perkataan syirik, cuma dia beza dia nanti kita akan cerita. Beza antara syuraka dengan syirkan. Okey, baik. Kita baca Hafs dulu. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Baik, itu syuraka. Hafs. Syu'bah ambil situ tengah je. Ja'ala lahu syirkan fima atahuma. Okey, baik. Ayat ni cerita tentang bahawa sepasang suami isteri ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala,
Mereka ni maksudnya falam mereka inilah hidup untuk mencapai ketenangan. Ni orang yang dah kahwin dengarlah orang yang tak kahwin lagi dia diam. Yaskuna ilaiha. Ayat sebelum tu lah ayat 189 tu. Falamma tarasyaha. Dan apabila dia menggauli isteri dia tadi tu, tarasyaha tu cerita meliputi tadi rasya kan. Bila dia dah meliputi isteri dia tu apa jadi? Hamalat hamlan. Dia pun mulalah hamil. Mula-mula khafifan. Khafifan tu hamil yang ringan lah, khafif. Kemudian lama-lama famarrat bih. Maka lama-lama perut makin lama makin memboyot. Betul tak? Falamma asqalat, dan apabila asqalat, bila perut tu dah makin besar. Fahamlah. Kena tanya orang perempuan, dia yang faham. Orang lelaki macam saya ni dia tak pernah kecil, dia besar je sentiasa. Falamma asqalat, dan apabila kandungan tu makin berat, maka suami isteri ni kata Allah Ta'ala, da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna masyakirin. Dan apabila kamu kalau lahirnya baby ni lahir dengan sempurna, lahir dengan baik, dengan soleh, eloklah, lanakunanna masyakirin, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kata Allah Ta'ala kata apa? Falamma atahuma salihan, apabila Tuhan lahirkan bayi tadi ni kepada mereka ni elok, cantik, tapi ja'ala lahu syirkan, kedua-duanya tadi ni jadi syirkan. Maksudnya mereka tetap kembali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun nak kata nak jadi orang syukur lah apa tadi tu, semua tu adalah wayang je lah. Maksudnya mereka tipu saja. Baik. Kalau baca syuraka pula, okey, apa maksud syirkan dengan syuraka? Syirkan ni apa saja bentuk syirik. Apa saja bentuk syirik lah. Tak kisahlah syirik minta dengan kokok ke, minta dengan kubur ke, minta dengan apa, termasuk dalam kategori syirik. Kalau syuraka pula, kalau tengok dalam taujih qiraat, syuraka ni banyak, jamak pada syarikah, jadi syuraka. Tapi yang nak dimasukkan syuraka itu adalah iblis. Allah Ta'ala nak masukkan syuraka itu adalah iblis. Kenapa? Sebab iblislah punca kepada semua kesyirikan manusia yang ada dekat bumi ini. Sebab apa? Kalau ikutkan tadi ni bukan main lagi. Nak jadi orang bersyukur lah dan sebagainya. Mana pak? Nak anak yang elok, nak anak yang baik, tak mau gugurkan anak kan. Tapi bila dah lahir, gugurkan. Bila dah lahir, terus jadi syirik. Jadi kedua-duanya adalah, nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala memang tak membenarkan apa jua dalam keadaan pun, tak kisahlah ikut iblis ke, menjadikan mana-mana syirik kecil ke, adalah semuanya kedua-duanya tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun nampak bacaan tu lain, sangat jauh beza antara satu sama lain, tapi kedua semuanya balik kepada satu kata sumber, iaitulah syaraka, iaitu syirik. Wallahu taala alam. Okey, baik. Ada soalan? Habis surah Al-A'raf. Tengok, pun satu malam kita boleh baca surah. Dah tempat ni, 2 kali datang lagi dah masuk setengah dah. Ya. Ustaz mana tu? Yalah. Abdul Basit tu baca dengan sin, Abdul Basita. Tapi perkataan basata tu dia dalam Quran dia ada 2. Satu basata, satu lagi asatiru, satara. Satara tu pun sama juga. Orang Arab payah nak sebut. Kan dalam surah apa? Dalam surah Lasta alaihim. Nampak? Lasta alaihim bimusaytir. Perkataan asal dia sin, bimusai. Asal dia lasta alaihim bimusaytir, asal dia. So daripada perkataan asatirul awalin tu satara. Satara tu penglipur lara, satara. Lasta alaihim bimusaytir, bahawa kamu wahai Muhammad bukan penglipur lara, bukannya pendongeng. Bimusaytir, bukannya pencerita, penghikayat, lebih kurang macam itulah, bimusaytir. Tapi orang Arab dia susah nak sebut bimusai tu, dia baca dengan bimusai. Sad tukar daripada sin tukar jadi huruf sad. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.